زكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, dapat kita sama-sama berada dan berkumpul dalam majlis ilmu pada malam ni. Dan insya-Allah sambungan kita malam ni daripada Fiqhus Sirah karangan Syekh Ad-Doktor Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullahu ta'ala. Dan sambungan kita pada muka surat 71, iaitu di bawah tajuk perniagaan dengan harta Khadijah dan perkahwinan baginda dengannya. Tijaratuhu bimali Khadijata wa zawajihi minha. Tengok apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Dia sebut sini, kanat Khadijatu kama yarwi Ibnul Athir wa Ibnu Hisham imra'atun tajiratun dhata syarafin wa malin. Mengikut apa yang diceritakan oleh Ibnul Athir dan juga Ibnu Hisham, dua orang tokoh sirah, dia kata bahawa Khadijah radhiyallahu anha adalah seorang saudagar, businesswoman yang masyhur serta terkenal dengan kemuliaan budi dan kekayaan harta. Tasta'jirur rijalu fi maliha wa tadaru bihim iyyahu bi syai'in. Sebahagian besar daripada orang-orang Arab di masa itu meminjam daripada harta Khadijah sebagai modal perniagaan mereka. Taj'aluhu lahum minhu falamma balaghaha an Rasulillah sadaqal hadithi wa 'azama al-amanatu wa karama al-akhlaq. Apabila Nabi SAW mendengar tentang perihal peribadi Nabi Muhammad yang mulia dan akhlak yang terpuji itu, arsalat ilaihi liyukhrija fi maliha ila syami tajiran wa tu'tihi afdalu ma kanat tu'tiya ghairahu. Lalu Khadijah pada waktu tu bila mana dia dengar tentang amanahnya Nabi dan terpujinya akhlak Nabi, dia pun mempelawa Nabi SAW untuk menjalankan ataupun mengusahakan perniagaan daripada harta Khadijah. Dan Khadijah telah memberi kepada Nabi ni bayaran yang tak diberi kepada orang lain. Maknanya bayaran yang diberi itu ataupun upah yang diberi itu lebih tinggi berbanding yang diberikan sebelum ni. Okay. Kemudian apa lagi kata penulis, wa ma'ahu ghulamuha Maisarah. Dan bersama dalam Nabi, dengan Nabi, dalam perjalanan Nabi memperniagakan harta Khadijah pada waktu itu, maka diberikan seorang pembantu daripada orang suruhan ataupun budak suruhan, hamba suruhan Khadijah yang bernama Maisarah. Maisarah ni kita dah sebut, walaupun nama dia Maisarah, dia bukan perempuan, dia lelaki. Okay. Cuma nama-nama yang zaman kita ni kita jantinakan, nama zaman tu tidak dijantinakan. Banyaklah nama-nama lain yang boleh guna lelaki dan perempuan. Antaranya ialah Maisarah. Selain pada tu ialah Asma. Asma ni ada kalangan sahabat nama Asma, dia lelaki. Selain daripada adik ipar Nabi nama Asma binti Abi Bakar. Okay. Dan banyak lagi lah nama-nama perempuan dan juga nama-nama lelaki yang boleh guna dua-dua. Okay. Cuma kita ni bila sebut Maisarah dengan Asma ni, masyarakat Melayu akan nampak itu nama khusus bagi orang perempuan. Okay. Wa ma'ahu ghulamuha Maisarah wa qad qabla Muhammadin alaihi salatu wassalam hadzal 'aradu farahala ila Syam 'amilan fi maliha wa ma'ahu Maisarah. Okay. Kata penulis, untuk mengiringi baginda dalam usaha perniagaan nanti, baginda akan dibantu oleh seorang budak suruhan Khadijah yang bernama Maisarah. Tawaran itu diterima baik oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kerelaan hati. Baginda pun terus berlayar ke negeri Syam untuk menjalankan urusan perniagaan bersama Maisarah, budak suruhan Khadijah. Dalam perniagaan ini baginda telah mendapat keuntungan yang berlipat kali ganda. Bila baginda kembali bertemu dengan Khadijah dengan keuntungannya tadi, baginda terus menyerahkannya kepada Khadijah
apa yang perlu dan patut diserahkan dengan penuh amanah. Semasa di negeri Syam, Maisarah telah melihat dengan mata kepalanya sendiri dan tertawan dengan budi pekerti baginda yang mulia dan segala-galanya ini terus diceritakan kepada Khadijah. Khadijah pada waktu itu sungguh tertawan dengan keamanahan dan budi pekertinya yang tinggi, dan yang lebih menghairankan lagi, kelabaan. Kelabaan sini maksudnya keuntungan yang berlebihan yang diperolehi dengan berkat baginda. Maknanya sebelum ni Khadijah minta orang lain uruskan perniagaan Khadijah, untung tak banyak macam Nabi uruskan ataupun niagakan barang-barang Khadijah. Dengan perantaraan seorang yang bernama Nafisah binti Manbah. Nafisah binti Manbah, sebahagian terjemahan dia sebut Maniyah. Yang dalam bahasa Arab dia tulis Nafisah binti Maniyah. Yang terjemahan kita ni, yang pustaka Fajar ni, dia sebut Nafisah binti Manbah, tapi yang betulnya adalah Nafisah binti Maniyah. Okay. Maknanya dia ni orang tengah yang nak bagi jadi kahwinnya Nabi dengan Khadijah ni, telah menawarkan dirinya kepada Nabi SAW untuk menjadi teman hidup yang halal. Tawarannya tadi telah disambut baik oleh Nabi Muhammad dengan tidak membuang masa. Baginda terus menyatakan hasrat hatinya yang mulia itu kepada bapa saudaranya, dan mereka pun terus melamar Khadijah melalui bapa saudaranya yang bernama Amru bin Asad. Perkahwinan pun dilangsungkan dengan selamatnya. Di kali itu Rasulullah berusia genap 25 tahun, sedang Khadijah telah berusia 40 tahun. Ini sebahagian riwayat yang disebutkan oleh penulis, iaitu Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Yang mana kita tahu, riwayat perkahwinan Nabi ini ada perbezaan pendapat di kalangan para ahli sirah dan juga ahli hadis tentang umurnya. Riwayat yang dia pegang sini ialah riwayat umur Nabi 25 tahun dan umur Khadijah 40 tahun. Walaha minal umuri arba'un, kata Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti. Okay. Tapi yang pastinya bukan hanya satu pendapat, di sana ada lebih daripada satu pendapat tentang umur perkahwinan Nabi dan juga Khadijah. Pendapat yang masyhur, Khadijah umur 40, Nabi umur 25. Pendapat yang kurang masyhur ialah Khadijah dan Nabi umur lebih kurang. Nabi umur 25, Khadijah tua sikit tapi tak sampailah 40. Ada sebahagian pendapat mengatakan sekitar 27, 28, lebih kurang lagu itulah. Okey. Dalil ataupun hujah golongan yang kata usia Khadijah tak sampai 40 ialah daripada Khadijah ni Nabi kahwin, Nabi dapat 6 orang anak. Seorang perempuan yang sudah berusia 40-an, dari segi logiknya dia punya umur seperti itu tidak lagi produktif macam orang yang umur muda. Orang yang dah umur 40, kebolehan untuk melahirkan anak sampai 7-8 orang ni tak boleh. Okay. Itu logik yang dibawa oleh kumpulan ni lah. Okay. Tapi benda tu kalau kita nak sebut atas nama kuasa Tuhan, dia boleh jadi. Okay. Tapi walau macam mana pun, dengan sebab rekod zaman tu dia tidaklah tekan sangat, jadi sebab itulah ada pendapat yang berbeza dalam bab ni. Cuma riwayat yang masyhur ialah riwayat Khadijah berusia 40 tahun. Okay. Dan Nabi telah membayar mahar yang cukup tinggi. Ada sebahagian riwayat sebut Nabi membayar mahar beberapa puluh ekor daripada unta sebagai mahar perkahwinan Nabi. Okay. Sebab nak tunjuk kepada kita komitmen. Kalau kita tengok zaman Nabi ni, Aisyah radhiyallahu anha dia pernah cerita tentang cara perkahwinan masyarakat Arab jahiliyah. Satu dia panggil nikah istibda'. Nikah istibda' ni maksud dia apa? Seorang perempuan sudah berkahwin dengan seorang lelaki. Bila mana dia kahwin dengan lelaki ni, akhirnya dia pun mengandung. Maknanya dia bersama dengan suami dia ni mengandung. Okay. Bila mana isteri dia mengandung, isteri ni akan dibawa oleh si suami ni untuk pergi tidur dengan mana-mana lelaki yang lain. Tujuan dia untuk berlaku percampuran air mani pada kandungan tu. Dia panggil istilah dia ialah istibda'. Istibda' ni maksudnya pembenihan ataupun benih tu ada dua benih situ. Okay. Sebab masyarakat Arab jahiliah dia percaya teori tu, kahwin dengan cara ni anak yang keluar tu anak yang cerdik, dan anak tu dia punya orang kata apa, IQ dia tinggi. Okay. Tapi itu bukan cara yang betul lah. Okay. Cara pertama. Okay. Cara yang kedua kahwin macam mana masyarakat Arab jahiliah ni?
Satu orang perempuan akan tidur dengan 10 orang lelaki sekaligus. Okey. Bila mana dah mengandung, okey, maka anak itu akan dinasabkan daripada 10 orang lelaki itu mengguna khidmat tukang nasab. Tukang nasab tengok muka anak, tengok 10 orang lelaki, mana yang paling dekat dengan anak tu, maka lelaki itulah akan menjadi suaminya secara kekal. Itu cara kedua. Cara ketiga, perempuan tu akan tidur dengan seramai mungkin daripada lelaki. 100 mungkin, 1000 pun mungkin. Macam mana dia nak bagi tahu supaya welcome orang tidur dengan dia? Dia akan letak satu bendera putih. Bendera putih maksudnya surrender, kita faham. Tapi ini bukan. Bendera putih maksud dia welcome. Dia pacak depan rumah dia. Bendera putih ni maknanya dia bersedia menerima mana-mana lelaki. Dan dia akan tidur 100, 200 dengan bilangan yang tak mungkin diduga. Sehinggalah dia mengandung, dia dapat anak. Dia sendiri akan pilih daripada mana lelaki yang dia pernah tidur dulu untuk jadikan suami dia secara kekal. Itu cara ketiga. Cara yang keempat ialah cara macam Nabi kahwin dengan Khadijah. Iaitu Nabi nak kepada Khadijah, Khadijah minta Nabinya asal. Lepas tu Nabi pun pinang Khadijah dengan menggunakan perantaraan walinya. Maknanya ikut cara betul. Dan akad nikah berlaku apa semua. Dan akhirnya dibayar mahar sebagai komitmen. Kata Aisyah, 3 perkahwinan itu diharamkan dalam Islam. 1 saja yang dikekalkan, iaitu kahwin cara Islam tu lah. Kena angkat nikah, kena ikut cara, tanya wali dia, lepas tu kena bayar mahar sebagai komitmen. Cuma 3 cara tu diharamkan. Cuma kita terfikir, kalau kita baca riwayat tu, kita boleh tengok macam mana 10 orang lelaki yang telah meniduri seorang perempuan, ataupun ratusan lelaki yang telah meniduri seorang perempuan tu, dia tak ada lah rasa nak larikan diri bila mana majlis nak cari balik lelaki tu diadakan. Contoh 10 orang, kita ambil yang kategori yang kedua tadi. Dia dah tidur dengan 10 orang lelaki. 10 orang tu bila mana dipanggil untuk diberi nasab, dia tak rasa bersalah. Dia mari. Dia rasa bangga pula. Dia terpilih dalam 10 orang nasab. Sebab apa? Sebab situasi masyarakat pada waktu tu tidak melihat ianya sebagai zina. Tak tengok benda tu zina. Benda tu biasa. Benda tu common, benda tu yang biasa dilakukan. Dia tak akan rasa bersalah. Dia tak ada lah macam orang kita ni nak larikan diri, nak sembunyi diri, tak ada. Dia rasa, buat apa aku nak takut kan pada benda ni. Maknanya benda tu benda dah jadi adat kebiasaan. Yang 100 orang pun macam tu. Dan boleh jumpa 100 orang tu. Sebab 100 orang tu jenis bukan tinggal dan dia lari ke kampung lain, tak. Dia belega-lega dalam bandar tu je. Nak beritahu, dia orang tak rasa apa. Kalau macam kita dah rosakkan perempuan, lari sakan, tak tunjuk muka. Okay. Tapi dia orang ni tak. Dia orang boleh buat tunjuk muka lagi. Dia orang bangga dengan benda tu. Cuma kata Aisyah radhiyallahu anha, 3 cara tu Quraisy tak buat. Quraisy tak buat cara tu. Bani Hashim tak buat cara tu. Bani Hashim, Khadijah apa semua ni, mereka kahwin dengan cara yang Islam. Sebab tu yang kekal dengan cara tu. Okay. Jadi Nabi kahwin dengan Khadijah. Abu Talib antara yang sponsor dia punya mahar dia, agak banyak mahar, lebih kurang 20 hingga 30 ekor unta. Sebahagian riwayat dia sebut unta tu semua unta yang bunting, bukan unta jantan. Unta yang mahal harganya. Okay. Khadijah tak minta pun mahar setinggi tu. Cuma Nabi nak tunjukkan dia seorang yang berkomitmen terhadap benda tu. Maknanya dia seorang lelaki yang bertanggungjawab lah. Beri mahar ni petanda kepada komitmen laki tu yang nak berkahwin kepada perempuan tu. Sebab tu Islam dia kena sebut juga mahar ni. Walaupun mahar ni taklah ditetapkan sehingga mahal, tinggi apa semua, tak ada pun. Zaman Nabi ada sebahagian sahabat maharkan isteri dia ataupun dia kahwin, mahar dia hanyalah hafalan Quran. Cuma nak sebut itu ialah komitmen. Itu ialah komitmen. Sebab tu kalau tengok mahar ni setengah-setengah negeri ditetapkan berapa mahar. Paling rendah berapa. Tujuan dia apa? Untuk komitmen. Okay. Boleh kita nak beramal dengan hadis Nabi. Ada sebahagian hadis Nabi mahar dia hafalan Quran. Mahar dia hafalan Quran. Saya ingat ada satu tokoh hadis di Yaman. Dah meninggal dah. Nama dia Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wad'i. Seorang tokoh hadis yang hebat. Dia ada buka pusat pengajian di Damashq. Nama dia Darul Hadis Damashq. Dia buka. Okay. Dia ni ada seorang anak perempuan nama dia Ummu Abdullah. Alim anak perempuan dia ni. Muka tak pernah tengok. Memang tradisi orang Arab ni anak perempuan ke isteri ke tak pernah tengok muka. Tapi Ummu Abdullah ni hebat.
Banyak dia tulis buku tentang fatwa-fatwa. Bahkan antara benda besar yang dia buat ialah dia tahqiq kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran oleh Imam An-Nawawi. Jaranglah orang perempuan hebat sumbangan dalam bidang ilmu ni. Okay. Jadi bila mana dia nak kahwinkan anak dia, Ummu Abdullah ni, Syekh Muqbil, dia tengok pada kalangan anak murid dia yang belajar hadis dengan dia. Ada seorang anak murid dia yang rapat dengan dia, nama dia Yahya Al-Hajurri. Hidup lagi sekarang ni. Menjadi, kalau kita kira, musyrif lah kepada Darul Hadis selepas kewafatan ataupun kematian Syekh Muqbil ni. Okay. Bila mana Yahya Al-Hajurri ni, dia ditawarkan untuk kahwin dengan anak tok guru dia yang bernama Ummu Abdullah ni. Okay. Apa mahar yang Syekh Muqbil minta? Duit tak minta. Yang dia minta apa dia? Hafalan hadis daripada Sahih Bukhari keseluruhannya. Tasmik depan dia habis suti Bukhari tu, kahwin. Hadis Bukhari ni ada berapa ribu? 7,000 lebih termasuk yang berulang. Tolak yang berulang 4,000 lebih. Tu pun bukan senang. Hadis 40 arba'in pun tukar dah. Yang depan pergi ke belakang, yang belakang pergi ke depan. Tak minta duit. 1 rial Yaman pun tak minta. Melainkan hafalan. Tengok keadaan. Tengok keadaan. Kalau buat kaedah tu, ramai orang tak boleh kahwin kak zaman sekarang ni. Okay. Boleh kahwin free. Saya nak 15 juzuk. Okay. Garu kepala 15,000 okey lagi pada 15 juzuk. Sebahagian orang. Aku cari duit lagi senang pada aku nak hafal Quran. Kepala dah bengap dah nak menghafal banyak-banyak sangat. Okey. Nak beritahu pada kita, tengok keadaan lah. Zaman Nabi dia bagi hafalan Quran. Ada sebahagian sahabat, bila mana ada satu hadis riwayat Bulughul Maram, Ibnu Hajar letak dalam kitab dia Bulughul Maram. Hadis seorang perempuan mari jumpa Nabi, dia kata kepada Nabi, wahabtu laka nafsi. Aku hadiahkan diriku kepadamu. Maknanya dia nak kahwin dengan Nabi. Nabi tunduk. Nabi tak tengok dia. Nabi tengok sahabat. Nabi tak maulah perempuan tu. Okay. Nabi suruh pilih mana sahabat yang duk ada ni. Sebab dia mari dah hadiahkan diri dia. Ada seorang sahabat tu dia tak malu, dia angkat tangan. Dia kata aku nak perempuan ni. Tuan-tuan boleh bayang dalam majlis tu ada seorang muka tak malu angkat tangan. Aku nak. Kalau Rasulullah tak mampu aku nak. Okay. Jadi Nabi pun tanya, apa yang kamu ada daripada mahar? Nak sebut sini, mahar ni penting, nak tunjuk komitmen. Dia kata nanti aku balik tengok. Dia kata tak ada apa-apa. Dia balik rumah tak ada apa-apa. Dia pun pakai kain. Kalau dia pakai kain daripada pusat sampai ke lutut je. Tu je baju dia. Tutup bahagian atas pun tak ada. Balik rumah. Dalam perjalanan dia balik rumah, dia tahu dah rumah dia tak ada apa pun. Tapi dengan sebab Nabi suruh balik tengok kau ada apa, ada kurma ke sebiji, ada gandum ke sebiji, awak marilah. Okay. Tak ada apa. Kat rumah dia tak ada apa. Okay. Lalu Nabi kata, walau khataman min hadid, tidak adakah cincin daripada besi pun? Tak ada. Cincin daripada besi pun tak ada. Tak payah cerita cincin perak, emas, tembaga ni. Besi pun tak ada. Apa pun tak ada. Lalu Nabi pun tanya dia, berapa yang kamu hafal daripada Quran? Nabi kahwinkan dia dengan hafalan Quran. Mudahlah, benda tu mudah. Urusan. Tengok pada keadaan. Tapi zaman kita ni dia kena tengok sekufu. Sebab tu perbahasan sekufu ni penting. Sekufu ni maksudnya, bahasa Melayu akan terjemah setaraf. Setaraf ni bukan hanyalah maksud setaraf dari segi pendidikan, ekonomi, pasangan tu. Setaraf ni maksudnya juga dalam tu persefahaman antara keluarga perempuan dan keluarga lelaki. Yang nak jadi besan ni pun kena tengok juga. Sebab zaman sekarang ni dia banyak faktor boleh berlaku penceraian, banyak faktor. Dia bukan hanya kadang-kadang faktor pendidikan, faktor ekonomi. Kadang-kadang pasangan tu dah okey, pendidikan okey, ekonomi okey. Keluarga belah dia ataupun keluarga belah pasangan dia tidak bersefahaman pun boleh menjadi pengganggu dalam kehidupan rumah tangga yang kita sebut hari ini sebagai orang ketiga yang boleh ganggu. Okey. Jadi dalam bab nikah kahwin ni dia berubah mengikut zaman. Dia tak boleh kita pakai ikut zaman Nabi semata-mata, kena tengok juga situasi masyarakat zaman tu. Sebab tu nak kahwinkan satu orang, dia perlukan, orang kata apa, banyak benda yang dilihat. Bukan nak sulitkan urusan perkahwinan. Tapi sebab perkahwinan ni dia akad yang selama-lamanya. Akad yang bersifat bila mana kita buat akad tu, kita bertanggungjawab sampai ke mati. Andai kata satu orang pasangan tu dia bercerai, dia tetap akan ada hubungan dengan pasangan dia yang dia dah cerai tu.
Sebab ikut dari segi kajian, manusia bila mana dia dah buat hubungan persetubuhan ni, dia akan ada perasaan terhadap orang yang dia pernah setubuh tu. Itu tak dapat dinafikan. Okay. Walaupun dia pisah, dia cuba nak lupakan, dia akan ada kesan, perasaan dia. Sebab tu perkahwinan banyak benda kena lihat. Islam dia jaga bahagian ni. Sebab tu Nabi nak tunjukkan dia tu orang berkomitmen, dia bagi mahar walaupun dia tahu Khadijah tu dah kaya. Nak tunjukkan pada kita, Nabi tu dia cuba untuk menunjukkan dia seorang lelaki yang tak mahu menyusahkan isteri dia, ataupun cuba nak ambil keuntungan daripada kekayaan isteri dia itu sendiri. Okay. Jadi Khadijah dibayar dengan mahar yang cukup mahal. Riwayat kata berpuluh-puluh ekor unta yang dijadikan mahar. Maknanya unta-unta yang terbaik lah pada waktu tu. Dan Nabi pun kahwin dengan Khadijah. Kita tengok apa yang disebutkan dalam bab pengajaran dan pedoman. Al-ibaru wal-'idhat. Okay. Perniagaan Nabi Muhammad dengan harta Khadijah tadi merupakan sambungan dari siri perjuangan untuk menghadapi cabaran hidup yang dulunya dimulakan dengan beternak kambing seperti mana yang telah diterangkan dahulu. Jadi dalam sirah ni, macam mana Khadijah beri kepercayaan pada Nabi untuk uruskan harta. Ni nak tunjuk kepada kita bahawasanya Nabi ni seorang yang amanah. Nabi tidak melakukan khianat terhadap benda-benda yang diamanahkan pada dia. Perkahwinan dengan Khadijah membayangkan kepada kita Rasulullah tidak memberatkan soal-soal kepuasan hawa nafsu dan sebagainya seperti pemuda-pemuda yang sebaya ataupun seumur dengannya. Ini apa yang disebutkan oleh Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti. Dia kata sebab Nabi pilih perempuan yang sudah berumur. Sebahagian riwayat kata Khadijah ni dia bukan anak dara, dia janda. Dia dah ada anak sebelum tu. Okay. Cuma nak beritahu pada kita bahawa Nabi ni dia tidak berat, tidak melihat kepada orang kata apa dia punya rupa paras semata-mata. Tapi dia juga melihat kepada benda lain. Okay. Cuma nak sebut ada setengah-setengah mazhab. Kan kalau kita pernah dengar hadis Nabi, Nabi kata tunkahul mar'atu ala arba'ati khisalin. Dinikahi perempuan itu dengan sebab 4 perkara. Yang pertama, li jamaliha, kecantikannya, li hisabiha, keturunan dia, li maliha, harta dia, li diniha, agama dia. Faman akhadha, sesiapa yang ambil bahagian yang terakhir iaitu agama, akhadha bihazzin wafir, dia telah ambil bahagian yang terbaik, taribat siadak, beruntunglah orang yang ambil bahagian tu. Okay. Hadis ni para ulama dia banyak perbahasan. Ulama mazhab dia tengok macam-macam. Okay. Mazhab Abu Hanifah ataupun Hanafi dengan pandangan dia, Maliki dengan pandangan dia, Syafi'i dengan pandangan dia, Hambali dengan pandangan dia. Semuanya bersetuju mengatakan agama ni menjadi tujuan utama ataupun pandangan yang pertama. Tapi ada setengah mazhab yang menjadikan kecantikan pun sebagai pandangan yang kedua yang dilihat, selepas daripada dia punya agama dia. Okay. Ada sebahagian mazhab yang katakan lepas pada tu kecantikan. Yang kedua kata harta. Yang ketiga kata keturunan dia. Okay. Cuma nak sebut pada kita, walaupun Nabi kata yang terbaik ialah agama, empat-empat tu ialah aspek yang kena tengok semua sekali. Tetap kena tengok. Sebab tu kau tengok Umar Al-Khattab, bila mana ada seorang sahabat nak kahwin, sahabat tu mari jumpa Umar. Umar pada waktu tu jadi khalifah. Dia beritahu pada Umar, aku nak kahwin dengan seorang perempuan. Umar kata, kamu dah tengok ke dia? Dia kata, belum tengok. Kata Umar Al-Khattab, fanzur ilaiha, hendaklah kamu pergi tengok dia. Bila mana dia nak pergi tengok tu, dia bawa Umar sekali pergi tengok. Okay. Bila mana Umar suruh dia buka penutup muka dia untuk tengok muka dia, maka Umar pun suruh perempuan tu hulurkan tangan dia sehingga nampak jari-jari dia. Okay. Suruh lelaki tu tengok. Okay. Kemudian Umar kata, bila mana Umar nak selesai dah, Umar tanya pada sahabat ni, macam mana kamu tengok dia? Okey. Sahabat tu kata okey. Umar nak balik dah. Umar pergi dekat kain perempuan tu, dia macam kuis sikit kain tu nak tengok tumit dan kaki perempuan tu. Ini ulama ijtihad banyak dalam bab ni. Nabi tak suruh tengok sampai tahap tu, tapi Umar dia tengok sampai tahap tu. Nak beritahu beza zaman Umar dengan zaman Nabi tu, walaupun zaman tu dekat, cuma banyak benda yang Umar titik beratkan dalam bab perkahwinan. Sebahagian ulama dia keluarkan ijtihad. Sebab apa Umar tengok?
tengok jari. Sebab tengok jari tu nak tengok dia punya bentuk badan dia. Nak tengok dia punya, kalau muka okey, jari besar, badan besar. Lagu tu lah. Okey, tengok jari, oh gemuk punya, muka okey. Ini sebahagian lah. Okey, duk pandang lagu tu. Sebab tu nak bagi lelaki tengok puas. Sebab tu kau tengok sebahagian mazhab yang agak melampau, dia kata boleh tengok semua belum kahwin. Ramai nak pegang mazhab ni, Zahiri. Mazhab Ibn Hazim Al-Andalusi pegang mazhab ni, kacau kata. Okey. Mazhab kata Ibn Hazim Al-Andalusi, kata tok guru dia Daud Al-Zahiri, mana-mana orang yang nak kahwin tengok semua pun tak apa. Tapi yang paling baiknya ialah dalam hadis Nabi sebut tengok mukanya. Yang nak pegang pendapat Umar tu boleh tengok tangan, jari dia apa semua. Boleh ke geng-geng mengarut? Dia kata Umar tengok tangan tu sebab Umar tilik dia punya perempuan tu, nasib dia lagu mana. Ni geng suka tilik nasib lah. Okey. Dia kata itu dalil kita boleh ilmu tilik nasib. Sebab Umar tengok jari dia, sebab Umar suruh bentang lagu ni. Bagi tunjuk jari dia. Maknanya macam Umar menilik lah. Tak pun. Umar just nak tengok dan nak bagi puas hati. Sebab kadang-kadang muka putih, tangan gelap. Muka boh something rupanya. Supaya tidak berlaku gharar, penipuan situ. Bagi tengok, bagi jelas, bagi clear elok. Okay. Itu Umar nak bagi puas hati. Umar nak bagi puas hati. Okay. Nak sebut pada kita zaman kita ni, kalau satu orang dia nak selidik lebih terhadap pasangan dia, tidak menjadi masalah. Sebab tu para ulama menyebutkan bagi mana-mana orang yang dia nak kahwin, dia nak selidik dia punya pasangan dia, orang yang diselidiki tu dia kena sebut dengan benar apa masalah pasangan tu, orang yang bakal nak kahwin. Dan dalam bab ni dia tidak dikira sebagai ghibah, tak dikira sebagai mengumpat. Contoh kita tahu orang yang nak kahwin tu dia ada masalah, dia ada problem, kita kena cerita. Dia ni nampak je elok tapi tak elok. Kita cerita pada pasangan dia, pada yang bakal tu. Lepas tu pasangan dia tanya, dah nak kahwin dengan siapa? Kahwin dengan saya elok. Masalah tak? Okey. Dia punya duk cerita kawan tu tak elok, rupanya dia kenal dengan kawan tu. Okey. Dia yang terbaiknya ialah melihat kepada adik-beradik dia. Maknanya seorang pasangan tu, sebab tu dalam apa yang dibenarkan oleh agama, dia ada fasa yang dinamakan sebagai khitbah. Orang Melayu kita panggil bertunang. Khitbah tu ialah fasa perjanjian separuh, tak jadi lagi kahwin. Tapi fasa tu ialah fasa tilik dia panggil. Cuma yang ada masalah kita orang Melayu ni, sebab bertunang tu majlis dia dah macam kahwin dah. Jadi kalau dia batalkan, dia jadi malu besar sebab bajet bertunang tu kadang-kadang lagi banyak pada bajet kahwin. Okay. Sebab tu tunang dia kena biasa-biasa je. Ada sebahagian ulama keluarkan kaedah tunang ni kalau kita diam pun tak apa. Tak maklum korang. Okay. Cuma kita tahulah, orang terdekat je tahu, mak ayah dia tahu. Anak dia ni dah bertunang dengan orang ni. Okay, dah tahu. Okay. Cuma majlis tunang tak buat besar-besar. Sebab fasa tu ialah fasa, contoh ambil masa sebulan. Ada orang nak bertunang sampai setengah tahun, setahun. Okay. Fasa tu ialah fasa nak melihat komitmen. Fasa tu kalau nak benarkan sedikit perhubungan, benda tu dibenarkan tapi masih lagi dijaga syar'inya. Okay. Maknanya waktu tu contoh dia bertunang setahun, dia lelaki nak kahwin dengan seorang perempuan, perempuan tu boleh kontak adik-beradik dia, nak kenal perangai dia di rumah macam mana. Sebab kalau tak bertunang, saja-saja nak pergi tanya lain macam. Kena ada ikatan yang separa dulu. Baru si perempuan tu ada keyakinan. Nak tanya adik dia ke, kakak dia ke, mak dia ke, nak tengok macam mana urusan-urusan tu. Okay. Jadi pertunangan tu walaupun hakikatnya orang kata tunang tak ada dalam Islam, tapi benda tu melihat pada maslahat zaman sekarang, dia boleh dibuat. Sebab nak melihat, sebab kita tak tahu setiap orang ni lain macam. Kadang-kadang luaran dia sahaja. Okay. Zaman Nabi beza. Zaman Nabi ni beza. Sebab zaman Nabi ni benda tu mudah nak akses. Tambah pula zaman Nabi ni ialah zaman kabilah-kabilah ni kuat. Maknanya satu orang tu maklumat dia tentang diri dia ni, ramai orang yang tahu, kabilah dia kenal dia. Beza dengan zaman kita. Zaman kita walaupun kita, contoh kita ada anak nak kahwin apa semua, anak tu sendiri dengan sepupu dia tak rapat mungkin. Jadi kalau pasangan bakal yang nak kahwin dengan dia tanya sepupu, tak dapat maklumat jelas. Jadi dia perlu kepada proses tu. Dia perlu pada proses. Zaman Nabi tak perlu. Sebab dia benda yang sama macam kayu sugi dengan buruh gigi zaman kita. Zaman Nabi, kayu sugi lah yang paling afdal. Sebab apa?
Makanan tak banyak. Tak ada variasi makanan macam zaman kita ni. Orang Arab apa yang dia makan? Sarit. Yang jenis bergula sikit pun sarit. Roti, masak sekali dengan daging, ada letak repah sikit. Itulah makanan yang paling sedap. Sebab tu Nabi bila mana buat perumpamaan pada Aisyah, Nabi kata, fadlu Aisyah, lebihnya Aisyah berbanding sekalian perempuan ialah seperti lebihnya sarit ke atas sekalian makanan. Hari ni ada tak makanan yang boleh lawan sarit? Banyak makanan boleh lawan sarit. Kita orang Melayu ni lagi pandai buat makanan pada orang Arab. Orang Arab tuan-tuan tengok makan nasi Arab. Nasi Arab dia ada lauk banyak. Lauk sikit je. Lauk daging, lauk ayam. Dia tak akan letak dah banyak-banyak. Macam kita, ulang pun ada. Budu pula bubuh. Okay. Banyak benda. Okay. Macam-macam jenis makanan. Sebab tu kalau orang kata zaman kita ni afdal beruh gigi ke, guna ubat gigi ke, afdal pakai kayu sugi, dua-dua duduk pada afdal yang tinggi. Zaman Nabi makanan tak banyak. Makanan melekat celah gigi pun tak banyak. Okay. Pakai kayu sugi pun padan nak buat. Okay. Zaman kita dengan peta jeruknya ada, bawah jeruknya ada. Tak padan kayu sugi, tak hilang bau. Makan deriang pula lagi. Okay. Tak padan. Listerine pun tak hilang lagi. Okay. Jadi sayu biarlah kata benda lain pun afdal untuk bersih gigi. Kita tak nafikan dia punya kata apa afdalnya bersugi pakai kayu sugi tu. Tapi poin dia ialah untuk tak mau kacau orang bila mana berjemaah. Itu saja. Sebab tu zaman kita kalau orang tu nak kahwin, kalau orang tu dia teliti sangat sehingga kita rasa dia ni macam nak susahkan urusan perkahwinan. Sebenarnya tak. Sebenarnya zaman kita tu dia banyak benda orang boleh ragu pada orang. Sebab zaman kita ni kita boleh tengok. Tidak semua orang yang perwatakan luarannya okey, dia tu ialah okey sebenarnya. Tuan-tuan tengok dai pun rogo orang dahsyat. Seorang naik kes macam COVID-19 dah. Tuan-tuan tengok dai baru ni. Mula-mula 2 orang. Esok naik 5. Lusa 7 macam COVID-19 juga. Kes rogo tu naik. Bilangan orang yang kena rogo. Okay. Mana nak beritahu dahsyatlah benda tu. Luarannya nampak. Orang keluarkan video dia bercakap tentang agama gini. Tengok pada luaran tak padan. Okay. Sebab tu perlu penelitian pada bab ni. Tak salah untuk diteliti lebih-lebih kepada perkara tu. Okay. Apa lagi yang dia sebut sini? Nabi tidak mementingkan soal kepuasan hawa nafsu dan sebagai seperti pemuda-pemuda yang berumur dan sebaya dengannya. Kalau tidak sedemikian sudah pasti baginda telah memilih wanita-wanita yang lebih muda daripadanya. Dari sini nyatalah kepada kita di mana perkahwinannya semata-mata kerana kejujuran dan kemuliaan budi Khadijah sehingga ia digelar di masa jahiliahnya sebagai wanita suci. Sebab tu kau tengok ada seorang tokoh nama dia Imam Ahmad bin Hanbal, anak murid kepada Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal ni dia kahwin lewat. Riwayat kata umur 35, dekat 40 sebahagian riwayat tu dia kahwin. Okay. Bila mana dia nak kahwin, dia minta pembantu dia pergi tengok ada seorang perempuan yang dia berkenan. Okay. Perempuan tu 2 beradik. Satu orang dia punya wajah dia tu elok, seorang lagi tu dia kulit gelap sikit. Okay. Lalu dia punya pembantu ni dia pergi risik tengok perempuan tu. Balik beritahu pada Imam Ahmad bin Hanbal. Dia kata aku dah tengok perempuan yang kamu berkenan. Seorang tu rupa parah dia cantik. Seorang lagi rupa parah dia tu kuranglah sikit. Okay. Tapi yang rupa parah tu kurang aku melihat dia buat baik pada mak ayah dia, pada adik-beradik dia dan dia menjaga agama dia. Imam Ahmad bin Hanbal pilih yang agak kurang daripada rupa parah dia tu. Imam Ahmad kahwin dengan dia sekitar 20 tahun, tak lama. Dia meninggal lagi awal, isteri dia meninggal lagi awal. Hari meninggalnya isteri dia yang bernama Ummu Saleh, isteri Imam Ahmad bin Hanbal. Dia yang uruskan pengkebumian isteri dia. Dia yang tazkirah kematian isteri dia. Dia sebut kepada semua ahli orang yang datang hari pengkebumian isteri dia, dia kata hari ini aku bersaksi demi Allah bahawasanya Ummu Saleh sepanjang 20 tahun aku berkahwin dengannya, dia tak pernah menyebabkan aku marah. Penyaksian seorang suami. Puas hatilah maknanya Imam Ahmad ni, dia kata dia puas hati dengan isteri dia ni. Tak pernah dia tinggi suara pada aku, tak pernah dia menyebabkan aku marah padanya. Dan aku meredai Ummu Saleh seumur hidupku. Okay. Itu cerita Imam Ahmad bin Hanbal. Ini orang yang betul-betul. Sebab tu kita tengok Imam Ahmad bin Hanbal ni dia orang yang zuhud, memang zuhud betul. Zuhud dari segi pakaiannya, zuhud dari segi apa yang dia nak miliki pada dunia. Sebab tu Imam Ahmad bin Hanbal sebahagian riwayat kata dia ni kalau pakai kasut
Puluhan tahun tak tukar. Cuma cerita orang kirim kasut nak pukul orang kena histeria tu tak betul lah. Kan ada cerita orang kata Imam Ahmad bin Hanbal ni, ada satu orang di Iraq ni kena histeria. Orang panggil Imam Ahmad sibuk. Lalu Imam Ahmad kata, ambil kasut aku ni, bawa lagi dekat yang histeria tu. Bawa lagi kat histeria tu, jin yang duduk dalam badan histeria tu, perempuan histeria tu, kenal ini kasut Imam Ahmad. Keluar, dia kata, hari ni bukan aku je yang keluar daripada badan perempuan ni, aku akan suruh semua geng aku keluar pada bandar Baghdad ni pun. Semua jin keluar. Cerita tu tak betul. Sakan lah cerita tu. Cerita tu tak betul lah. Okay. Tapi dari segi zuhudnya Imam Ahmad memang zuhud. Imam Ahmad sangat zuhud. Okay. Imam Malik, seorang tokoh hadis yang hebat. Dia seorang yang zuhud, tapi dia minat kepada fashion. Gaya ni dia minat. Sebab tu kata anak Imam Malik, ketika mana ayahnya wafat, aku melihat kasut ayah aku ni ada 500 pasang. Banyak. Imam Malik banyak kasut. Dia kalau pakai pakaian nak mengajar ni, pakaian dia kemas. Dia pilih orang. Sebab tu setiap orang yang nak mari jumpa dia, orang gerun dengan Imam Ahmad. Imam Syafi'i nak jumpa Imam Malik, gerun dengan Imam Malik. Imam Malik ni orang yang ada haibah. Dia dah tua, janggut dia putih apa semua, tapi pakaian dia kemas. Bau dia pun sedap apa semua. Dia dah tua, rumah dia pun elok. Dia orang yang jaga. Cuma Imam Malik ni orang yang sangat beradab dengan Nabi. Dia tak salah. Kita ni nak pakai pakaian mahal tak salah. Tapi jangan kita lekehkan syariat jadi sombong pada orang dah. Imam Malik dia pakai pakaian mahal tapi dia tak sombong. Sebahagian riwayat kata Imam Malik ni kalau berjalan di Madinah dia tak pakai kasut. Sebab takut. Dalam kasut banyak 500 tu kasut tak pakai. Okay. Sebab dia kata bumi ini adanya jasad Nabi. Aku tak sanggup nak pakai. Dia tak naik kuda sebab takut ketukan kaki kuda tu kuat sehingga menggegarkan bumi Madinah. Tu adab. Adalah riwayat-riwayat yang lain sebut, tapi riwayat tu agak kurang kuat lah. Riwayat yang kata tengah dia duduk baca kitab Muwatta ni, ada binatang sengat dia di belakang. Dia tak stop, tidak berhenti baca hadis sebab dia tahu dia sedang berada dalam masjid Nabi dan dia tahu tak patut dia berhenti benda tu. Tapi riwayat tu tak kuat lah. Riwayat tu kurang kuat. Ini bab pilihan manusia. Jadi tak salah kalau satu orang dia nak kahwin, dia cari yang cantik, tak salah pun. Itu ialah benda yang dia rasa benda tu boleh menjamin kebahagiaan dan panjang usia perkahwinan dia. Dan tak jadi orang kata apa, runtuh rumah tangga apa semua. Okay. Tapi yang jadi masalah, tengok yang tu saja sehingga abaikan yang lain. Itu yang jadi masalahnya. Okay. Perkahwinan ini telah hidup dan membunga sehingga wafatnya Khadijah dalam usia 65 tahun. Khadijah wafat. Sedang Rasulullah berusia 50 tahun dan tidak terlintas di hati sanubari baginda untuk berkahwin dengan perempuan yang lain, sedangkan manusia biasanya dalam usia antara 20 hingga 50 merupakan musim gelora perasaan. Mahukan perempuan dan mahukan lebih dari satu untuk melepaskan hawa nafsu kebinatangannya. Ini penulis yang kata. Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti kata orang lelaki ni lingkungan usia 20 sampai 50 ni ialah lingkungan usia yang masih berselera nak kahwin lebih. Tak dapat dinafikan. Sebab tu Quran dia cerita orang lelaki ni boleh kahwin sampai 4. Sebab apa? Sebab lumrah manusia macam tu. Okay. Tuan-tuan tanyalah mana-mana orang dia nak kahwin lebih atau tidak. Lelaki. Tuan-tuan tanya yang paling jahat, tanya ustaz yang paling baik. Jawapan dia sama. Kalau ada peluang, apa salahnya? Okey. cuma tak ambil itu sebab komitmen di belakang yang difikirkan. Tak boleh. Kacau, perang dunia berlaku. Okey. Ini benda-benda yang dilihatlah. Okey. Sebab tu Quran dia tekan fa'dilu fa in khiftum alla ta'dilu. Kalau kamu takut tidak berlaku adil. Itulah poin dia. Poin dia situ. Takut tak berlaku adil. Kalau orang kata takut ni, takut ke bini. Quran dah kata memang jenis takut pun. Tak nak kata apa. Okey, Quran dah kata fa in khiftum. Quran guna perkataan khafi, maksudnya memang takut. Takut tu bukan kerana takut dia pukul kita ke apa. Sebab melihat kepada apa yang kita akan tanggung daripada tu. Sebab dia berkait dengan perasaan. Payah nak jumpa yang redha. Tuan-tuan tengok Nabi Ibrahim.
Nabi Ibrahim dia kahwin dengan Sarah. Kahwin dengan Sarah, kahwin lama tak dapat anak. Sehinggalah Sarah pada waktu tu dia ni ada seorang hamba nama dia Hajar. Hajar tu hamba. Dia tengok Ibrahim ni tak dapat anak, lama dah tua tak dapat anak. Dia benarkan Nabi Ibrahim kahwin dengan Hajar. Kahwin tak lama dapat anak, mengandung Hajar. Mengandung Hajar, Sarah tu bukan Ibrahim kahwin siap-siap. Dia kahwin tu Sarah yang benarkan. Okey. Tapi tengok kawan tu layan lebih isteri yang tengah mengandung, dia datang cemburu. Okey. Riwayat sebut diam-diam, dia duduk, Ibrahim tak ada, dia pergi cubit Sarah, dia pergi cubit Hajar diam-diam. Tak tahu ke pasal. Dia ada rasa cemburu. Dia tengok Ibrahim layan lebih. Padahal dia juga dulu yang beri persetujuan. Okey. Itu nak kata apa? Lumrah manusia. Tak dapat dinafikan. Sehingga turun ayat perintah suruh jauhkan sikit. Suruh jauhkan ataupun asingkan Hajar dan juga Sarah tu. Supaya dua-dua tu boleh hidup dalam keadaan baik. Sebab memang hakikat perempuan dia tak boleh duduk. Dia tak akan boleh biarkan. Dulu kau tengok yang bawa gagasan poligami ni ialah Arqam dulu. Cuba bawa gagasan poligami ni. Cuba. Bahkan dia orang cuba nak tembus sempadan, dia orang nak buat boleh poligami dan duduk sekali. Serumah tu, isteri pertama pun duduk dalam tu, kedua pun duduk dalam tu, ketiga pun duduk dalam tu, keempat pun duduk dalam tu. Okay. Tapi kalau tengok dia ada problem kat last sekali. Kalau kita tengok dia punya yang zaman dulu lah, zaman dia belum diharamkan, memang dia terkenal dengan ramai poligami ni. Tokoh-tokoh dia poligami. Okay. Kita tengok dia macam okey lah, main majlis besar-besar, okey. Okay. Tapi kita tak tahu gelora yang dia orang hadapi dalam rumah macam mana. Okay. Melainkan dia ada satu sistem untuk tekan perempuan tu jangan ekspreskan dia punya tak puas hati tu. Sebab tu Arqam dia akan naik pada satu kemuncak, dia keluar, dia kata ketaatan itu hanya berlaku dalam bilik saja. Luar pada tu kena taat pada pemimpin. Sebab pemimpin sudah menjadi penarik kepada perasaan perempuan. Jangan kamu rasa tak puas hati dengan suami kamu yang dah kahwin lebih. Sebab yang atur perkahwinan tu pemimpin atasan sebenarnya. Kalau kita tengok Arqam ni dia punya pergerakan dulu. Dia dah atur dah, okay, yang ni boleh kahwin, yang ni belum boleh lagi. Dia dah atur. Dia bukan kahwin atas dasar rela. Tambah pula, kalau tak mampu pun, persatuan dia akan bagi duit bagi mampu kahwin. Dia ada satu pertubuhan yang jaga. Anak kalau keluar ramai, nanti anak tu akan ada pihak yang urus pula. Siapa tak nak kahwin ramai lagu tu, orang dah tanggung dah apa semua. Selesai masalah banyak. Okay. Cuma Islam bukan suruh lagu tu. Islam suruh lelaki tu bertanggungjawab di atas pilihan yang dia buat. Jadi, Nabi tidak melihat kepada benda tu. Nabi Muhammad dapat melintasi usia dan musim gelora ini tanpa memikir langsung soal-soal hendak berkahwin lebih. Memadailah dengan Khadijah seorang. Kalaulah Rasulullah SAW mahukan lebih dari satu, sudah tentu mudah baginya dan tidak pula menyalahi adat resam di waktu itu, yang mana orang-orang Arab di masa itu berkahwin lebih dari satu atau mencari hamba abdi sebagai gundik simpanan. Benda tu dah jadi adat. Sebab tu sebahagian riwayat kata Abu Jahal, isteri dia 8. Double 2. Bahkan ada isteri sampai 10, 20 zaman tu. Dia pun tak ingat ni anak dia tak ingat. Sebab ramai sangat isteri. Sehingga anak tu main mengaku. Budak tu main mengaku tu anak dia. Terlampau ramai. Cuma Islam dia hadkan benda tu. Kalau Rasulullah SAW mahukan lebih dari satu, sudah tentu mudah baginya dan tidak pula menyalahi adat resam di masa itu. Yang mana orang-orang Arab di masa itu berkahwin lebih dari satu atau mencari hamba abdi sebagai gundik simpanan. Di samping itu, perlu kita ingat di mana Khadijah adalah janda umurnya melebihi Muhammad SAW hampir 2 kali ganda. Bila kita memperkatakan soal ini, barulah dapat kita menyumbat mulut-mulut orang yang mengeluarkan racun-racun berbisa yang mengancam kesucian Islam dan kekuatan yang terdiri daripada golongan misioneri orientalis dan konco-konco mereka yang selalu mencanangkan berita-berita palsu yang tidak berasas. Mereka ini menyangka bila memperkatakan tentang perkahwinan Nabi SAW, dapatlah mereka menggambarkan kepada umum yang manusia itu manusia yang tenggelam ke dasar lautan hawa nafsu. Jadi nak tunjuk pada kita, Nabi kahwin berapa orang isteri Nabi? 9 orang lebih isteri Nabi ni. Nabi tidak kahwin atas dasar hawa nafsu, melainkan Nabi kahwin tu dasar kemanusiaan ataupun wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Seperti yang kita ketahui,
di mana golongan misioneri Kristian dan para orientalis adalah seteru yang profesional yang paling ketat menentang Islam. Jadi isu perkahwinan inilah yang mereka mainkan tentang nak burukkan tentang Islam. Tapi para ulama dah jawab dah. Tentang perkahwinan Nabi ni, dia ada sebab-sebab dia. Dulu kitab tu dalam bahasa Arab. Sekarang ni kitab tu dah, alhamdulillah dah ada orang asatizah kita di kalangan Malaysia ni, ustaz-ustaz kita di Malaysia, dia ada tulis buku. Saya sarankanlah pada tuan-tuan untuk baca buku tu. Menarik buku tu oleh Ustaz Luqman Mukhtar. Dia tulis Asam Garam Rumah Tangga Baginda. Dia ada jilid 1, jilid 2, jilid 3. 3 jilid. Okay. Baca buku tu, kitab ni payah kita nak cari. Buku tu dah ada jual banyak pusaka buku. Buku ni dia menarik sebab apa? Dia gambarkan rumah tangga Nabi ni ada juga geloranya. Sebab kita terbayang rumah tangga Nabi ni dia macam aman. Kalau isteri degil pun Nabi boleh panggil Jibril rotan sikit, tak ada. Nabi urus sendiri. Bahkan ada riwayat Nabi menguruskan kecemburuan, Nabi menguruskan merajuknya isteri Nabi. Bahkan Nabi sendiri pernah merajuk sehingga Nabi tak balik semua rumah dalam masa sebulan. Ada riwayat Bukhari cerita tentang tu. Nak beritahu pada kita kena faham. Ada orang dia nampak rumah tangga Nabi ni okey. Nabi nak tunjukkan pada kita, dalam bab ni Nabi menguruskan, dalam kesibukan Nabi tu seorang pemimpin, seorang guru yang mengajarkan wahyu kepada manusia, tapi Nabi telah menunjukkan pada kita pimpinan wahyu dalam menguruskan rumah tangga. Menarik buku tu sebab dia tarik daripada hadis-hadis riwayat Bukhari, hadis-hadis tentang konflik rumah tangga Nabi, karenah isteri-isteri Nabi, dan juga benda-benda yang kita anggap sebagai asam garam. Betul lah tajuk yang dia sebut tu asam garam tu, maknanya ada waktu-waktu yang tidak juga manis sentiasa. Ada waktu-waktu yang tegang, bertegang urat. Dalam tu dia cerita pada kita. Nak tunjuk pada kita kemanusiaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana terdapat tali barut mereka yang menentang Islam secara hobi, meniru-niru dan bertaklid sahaja. Persetujuan dan penentangan mereka terhadap Islam semata-mata untuk menunjukkan mereka tidak memihak kepada Islam dan adalah sahabat karib kepada penjajahan yang dianjurkan oleh para misioneri dan orientalis. Oleh yang demikian, maka karya kajian mereka langsung tidak berbau dengan objektif, walaupun mereka mengatakan karya mereka adalah karya objektif. Ini yang disebutkan oleh Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, nak sebut pada kita, orientalis dia menekankan tentang tak kena, tak adilnya Islam ni ialah pada cerita kahwin Nabi. Kemudian cerita perang Nabi. Dua tempat ni lah yang digunakan oleh para orientalis untuk nampakkan bahawasanya Nabi Muhammad ni tak patut kita anggap dia sebagai Nabi akhir zaman. Tak patut. Sebab ada hadis-hadis yang menunjukkan karenah Nabi. Tapi kita kena faham. Sebab tu kalau tengok, orientalis sekarang ni dia bukan daripada kalangan bangsa Eropah dengan nama-nama yang pelik. Kita tengok di negara seberang kita, Indonesia, berapa banyak kumpulan orientalis daripada kalangan orang Islam yang ada title pendidikan yang tinggi. Salah seorangnya Dr. Mun'im Sirri. Dr. Mun'im Sirri ni dia banyak tulis tentang ketidakadilan Islam dan agresif ataupun orang kata apa, agama Islam ni ada unsur-unsur keganasan. Itu Islam, Mun'im Sirri. Okay. Mun'im Sirri ni dia pernah duduk semeja dengan Sahibu Samahah Mufti kita. Okay. Tuan-tuan boleh tengok ada satu video Dr. Mazhar dengan Mun'im Sirri ni, dia duduk bentang tentang ayat-ayat dalam surah At-Taubah dengan surah Al-Anfal. Dalam ayat-ayat tu dia kata ayat-ayat ni ialah ayat-ayat yang berunsur terorisme. Ayat-ayat yang suruh perang. Dia kata hatta surah At-Taubah ni pun tidak ada mula dengan bismillah, sebab nak tunjuk pada kita tentang semangat perang pada waktu tu. Okay. Cuma tuan-tuan boleh tengoklah video tu macam mana Sahibu Samahah kita lawan, tapi dia tinggalkan majlis tu sebab dia terjemah salah. Okay. Banyak terjemahan ayat Quran yang dia terjemah salah. Antara selain pada ayat Quran, dia guna hadis Nabi. Hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim. Hadis yang Nabi kata, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia untuk dia sebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bila mana dia sebut, barulah terpelihara darahnya daripada peperangan. Ayat ni lah ataupun hadis ni lah yang menjadi hujah golongan
orientalis ataupun golongan yang kata Islam ni teroris, dia kata hadis ni lah dalil kata Islam ni punca keganasan. Orang yang belajar bahasa Arab dia akan faham perkataan Nabi kata umirtu an uqatila. Aku diperintahkan untuk memerangi. Tapi dia orang terjemah aku diperintahkan untuk membunuh. Orang belajar bahasa Arab dia akan tahu perkataan uqatila tu maksudnya ialah orang serang kita baru kita lawan. Bukan kita buat kepala lawan orang dulu. Maknanya kita bertindak balas dengan orang yang cuba nak ganggu gugat kita. Bukan kita saja-saja nak Islam tak nak Islam aku bunuh. Bukan aku tu. Tawarkan Islam, tak berminat, okey. Kalau nak mari negara Islam kena ikut peraturan negara Islam. Kamu boleh kekal beragama dengan agama kamu, boleh beramal dengan agama kamu, cuma ada beberapa syarat yang tak dibenarkan. Itu sahaja. Okay. Cuma dia gambarkan hadis tu macam Islam ni dahagakan darah sehingga kena bunuh. Sebab tu kau tengok agama Kristian. Kristian ni hari Ahad dia punya paderi akan bercakap, agama ni ialah agama kasih sayang, agama ni ialah agama yang berdiri di atas kasih sayang apa semualah. Tapi sejarah Kristian, bila mana dia nak paksa orang masuk Kristian, dia bunuh orang, dia perang orang. Sebab tu tuan-tuan tengok, negara dulu, apa nama tu? Filipina. Negara Filipina ni lah sebuah negara Islam dulu. Sebab tu bandar, ibu negara Filipina ni nama dia Manila. Kan Manila ibu negara dia. Okay. Nama asal Manila ni ialah Fi Amanillah, nama asal dia. Dalam jagaan Tuhan. Tapi lepas dia dikristiankan oleh Portugal, Portugal tukar semua, dia buang semua unsur-unsur Islam dan tidak dikenali orang Filipina ini, melainkan orang kita akan nampak dia tu Kristian. Sedangkan kesan kerajaan Mindanao dulu kerajaan Islam. Maknanya dia Kristiankan tu dengan cara perang dan dia paksa. Tu tak cerita lagi orang-orang Indonesia yang duduk di bahagian Indonesia Barat, Indonesia Timur ni, Papua New Guinea yang dekat dengan Afrika apa semua tu, yang tu dikristiankan dengan cara yang lebih teruk lagi. Maknanya dia orang paksa orang untuk masuk Kristian dengan cara perang. Tapi cerita di gereja ni cerita kita agama kasih sayang, kita tak paksa orang. Ini penipuan. Okay. Jadi nak beritahu pada kita, inilah tempat yang mereka akan guna untuk kita rasa tak betul dengan Islam. Sebab tu terlalu silap kalau kita gambarkan perkahwinan Nabi ni dia perfect semata-mata. Kita tak dibenarkan untuk persoal. Kenapa Nabi kahwin lagu ni? Sebenarnya kita boleh persoal. Dan ulama' dah sedia jawapan. Tapi dengan sebab cara kita tutup pintu tu, kita akan nampak seakan-akan pintu ni tak boleh diusik langsung. Sehingga logik kita terganggu untuk faham. Kenapa Nabi kahwin ramai? Macam mana Nabi layan kerenah perempuan? Adakah Nabi menguruskan dengan guna khidmat Tuhan semata-mata untuk tundukkan hati orang? Tak. Sebab tu banyak hadis cerita tentang macam mana Nabi melayan kerenah isteri-isteri dia. Okay. Lepas daripada tu apa lagi yang disebut sini? Muka surat 74. Tidakkah perkara perkahwinan ini merupakan suatu tajuk yang paling mudah difaham dan dipegang oleh Muslim yang waras? Ini adalah berlainan sekali dengan apa yang ditimbulkan oleh musuh-musuh Islam. Kesemuanya ini bertujuan hendak menggambarkan Rasulullah sebagai seorang lelaki yang telah tenggelam ke dasar lautan hawa nafsu dan syahwat. Tetapi tajuk perkahwinan ini sudah cukup untuk membuktikan kepada kita pendapat yang sebaliknya, sebab manusia yang berhawa nafsu tinggi hidup di tengah-tengah arus dan gelombang jahiliyah dengan usianya 25 tahun itu tidak mungkin mengekalkan dan membiarkan dirinya bersih tanpa dinodai. Kata Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, kalau Nabi ni seorang yang mementingkan hawa nafsu, dengan kehidupan zaman Nabi ni, kehidupan orang tak nampak penzinaan tu benda salah, Nabi tak akan biarkan diri Nabi tu pilih benda-benda macam ni. Melainkan Nabi tu orang yang dah suci. Kita beri lalu azan. Allah
Okey, kita sambung sikit lagi apa yang disebut sini. Manusia yang bersyahwat tinggi mustahil sanggup hidup dengan seorang janda yang sudah lanjut usia, kemudian terus hidup bersama-samanya tanpa memikir dan mengarahkan pandangannya ke arah perawan-perawan yang lain. Malah penghidupan baginda yang sedemikian itu berjalan dari zaman mudanya hingga menjangkau usia tua. Jadi nak sebut pada kita, kalau Nabi ni seorang yang mata keranjang, seorang yang sukakan perempuan, Nabi akan buat sebab suasana zaman pada waktu tu tidak melihat kita ni tukar perempuan, cari perempuan ni sebagai benda yang haram. Contoh yang lagi dahsyat, kalau kita baca Quran, Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam, Allah Ta'ala beri pada dia kecantikan rupa paras. Bahkan ada cerita dia digoda oleh Zulaikha, Imra'atul Aziz, isteri kepada pembesar Mesir pada waktu tu. Yang mana kalau kita tengok zaman tu Mesir melihat penzinaan sebagai benda yang biasa. Maknanya Nabi Yusuf dengan aset yang dia ada, Tuhan beri pada dia, pada jasad dia tu, dia orang kata apa, boleh nak menjadikan hujah. Kalau dia terjebak dengan zina pun, benda tu orang kata apa, tidak menjadi masalah besar bagi dia. Tapi Allah Ta'ala nak tunjuk pada kita bagaimana seorang Nabi yang menjaga amanah Allah Ta'ala. Dia tak letakkan benda-benda kemahuan dia tu pada tempat yang tak betul, melainkan dia letakkan pada tempat yang betul sahaja. Okay. Sebab tu ada sebahagian para ulama sebut, Nabi Yusuf dia seorang Nabi yang smart. Okay. Tapi dengan smart dia tu, sebahagian para ulama katalah, dia tak kahwin. Sebab dalam Quran tak cerita kahwinan dia. Quran hanya cerita perjalanan dia daripada budak sampai dia jadi pemegang perbendaharaan Mesir. Okay. Dengan dia punya, orang kata apa, baik rupa parah dia tu. Okay. Cuma nak sebut pada kita bahawasanya seorang Nabi, dia seorang yang menjaga maruahnya. Maknanya orang yang sangat-sangat menjaga maruah. Walaupun dia tu ada aset untuk boleh pergi ke arah tu, tapi dia tak pergi ke arah tu. Jadi tak padanlah kita ni, muka tak smart mana, tak comel mana, pilih nak jadi penzina juga. Okey, tak padan lah. Kalau muka smart tu kira okey lah juga, ada modal lah sikit. Okay. Tapi tetap teruk juga. Cuma nak beritahu pada kita, ada orang tengok muka tak padan jadi geng-geng itu lah. Tapi boleh dia terjebak dengan benda tu. Okay. Dia terjebak dengan benda tu satu hal, tapi ada orang juga yang nak langgan yang jenis lagu tu pun. Okay. Itu antara teruknya manusia bila mana dia berhambakan hawa nafsu tu sendiri. Jadi Islam dia tidak melihat pada hawa nafsu, dia melihat kepada perasaan manusia dan nak jaga maslahat kehidupan di dunia ni. Okay. Jadi kita berpada situ je untuk malam ni. Kita akan sambung seterusnya muka surat 75, macam mana Nabi membina semula Kaabah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi